Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang like, komen, share dan subscribe. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita yang hangat pada hari ini. Hai halo, salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini saya petik daripada Malaysia Kini bertajuk Ismail Sabri kekal Perdana Menteri jika Barisan Nasional BN menang PRU 15. Ismail Sabri Yaakob kekal sebagai poster boy calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-15 yang dijangka diadakan dalam tempoh terdekat. Majlis Ahli Kerja Tertinggi MKT UMNO, Razlan Rafi, berkata UMNO tidak berganjak daripada keputusan yang telah dibuat pada Perhimpunan Agungnya tahun lalu. Bala katanya, ketetapan tersebut dibuat tanpa sebarang perjanjian antara Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi dan Ismail Sabri selaku Perdana Menteri sementara. Ia tak ada perjanjian sebab yang saya tahu dan yang kita dah putuskan Perdana Menteri akan terus jadi Perdana Menteri seperti yang kita umumkan pada tahun lepas. Kita cakap dalam Perhimpunan Agung UMNO bahawa Ismail Sabri akan terus menjadi poster boy dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan menjaga parti. Jadi itulah perkara yang kita perlu lakukan untuk kita melihat kepada pembahagian kuasa, katanya dalam temu bual bersama Malaysia Kini di Kuala Lumpur baru-baru ini. Razlan berkata demikian ketika ditanya apakah terdapat perjanjian antara Ahmad Zahid Hamidi dan Ismail Sabri Yaakob berhubung kedudukan Perdana Menteri. April lalu, MKT UMNO sebulat suara memutuskan Ismail sebagai calon Perdana Menteri pada PRU akan datang. Perkara itu dipertegaskan sekali lagi oleh Ahmad Zahid Hamidi pada 18 September lalu. Bagaimanapun terdapat penganalisis politik yang berpendapat kedudukan Ismail sebagai poster boy Barisan Nasional BN bukan jaminan dia akan dilantik sebagai Perdana Menteri selepas PRU 15. Mengulas lanjut, Razlan berkata bukanlah perkara baru apabila Presiden sesebuah parti tidak dilantik menjadi Ketua Kerajaan atau Perdana Menteri. Saya rasa soal pembahagian kuasa banyak dilakukan negara-negara luar pun. Kalau kita tengok negara seperti Indonesia atau di India, tak semestinya Presiden parti itu akan menjadi Perdana Menteri dan sudah tiba masanya untuk kita melihat kepada perkara itu, katanya. Jelasnya, Presiden parti membawa suara akar umbi dan berhak menyuarakan dasar yang terbaik kepada Perdana Menteri demi kebaikan rakyat. Permintaan UMNO ini bukan permintaan Presiden seorang. Permintaan UMNO ini adalah permintaan yang di bawah daripada akar umbi. Jadi sebagai Perdana Menteri, dia kena dengarlah kehendak rakyat, katanya. Razlan memberikan contoh desakan yang dibuat UMNO agar kerajaan membenarkan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP ketika negara dilanda wabak COVID-19. UMNO membawa mandat rakyat dibawa untuk meminta Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin melakukan pengeluaran KWSP akaun kedua. Kalau nak ikutkan, Perdana Menteri dan juga semua anggota kabinet termasuk Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz tak setuju untuk buat demikian. Tetapi kehendak rakyat macam mana? Rakyat nak. Jadi kita bawa suara-suara ini dan UMNO menjadi pelopor untuk membawa suara rakyat agar kerajaan dengar dan itulah yang sebenarnya kita cuba buat, katanya. Justru Razlan berkata adalah lebih baik Ahmad Zahid Hamidi kekal sebagai Presiden Parti dan Ismail Sabri Yaakob mengetuai kerajaan sekitarnya Barisan Nasional BN menang PRU 15. Saya rasa semua ini adalah kebaikan untuk semua rakyat, tambahnya. Dalam pada itu, Razlan menangkis dakwaan bahawa UMNO, Barisan Nasional akan campur tangan dalam kes mahkamah melibatkan pemimpinnya sekiranya menjadi kerajaan. Bekas MB Selangor, Datuk Seri Kir Toyo masuk penjara
Kita tak pernah pun minta ampunkan. Kes dia berjalan seperti biasa dan ramai juga pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional BN yang dikenakan tindakan. Kita beri hak kepada mahkamah untuk tentukan keputusan, termasuklah banyak pemimpin-pemimpin PKR di EP yang masuk penjara selepas diputuskan mahkamah, katanya. Pada 10 Oktober lalu, Ismail mengumumkan pembubaran parlimen selepas mendapat perkenan yang di Pertuan Agong untuk memberi laluan kepada PRU ke-15. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi menentukan tarikh-tarikh penting PRU ke-15 pada 20 Oktober ini. Sekian saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy, bye-bye.